Muslim barisan dari keluarga, pegawai-pegawai masjid, para ilmuwan, ulama, pemarah, bantuan, berkorban hati Allah. Syukur alhamdulillah kita dapat sabar ini dalam kuliah. Maksud kita bicara bab tasawuf, tasawuf itu buku ini yang saya susun dan sahabat saya almarhum Dr. Muhammad Hamid. Dan belum terus kemudian bagi sama-sama kejadian untuk ilmu pada Allah SWT. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'malu binniyat." Jika amalan datangnya wajib untuk ilmu, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Dan itu yang ditikah dan Allah SWT sunnah. Jadi tajuk kita pada malam ini adalah kita masih mencari marah, daripada ini daripada sifat inti, sifat maklumah, daripada sifat maklumah yang 10 itu marah. Jadi tajuk kita pada malam ini meneruskan sambungan daripada bulan Fikah. Implikasi marah menurut psikologi. Apa kesan marah pada psikologi? Ini yang sebab diharapkan oleh syarak. Sebelum kita tengok itu, mari kita tengok itu surat 89 kita tengok hadis-hadis Nabi yang berkata marah. Marah ni ada dua keadaan. Marah kerana kebencian, marah kerana suka, sayang. Kalau kita sayang anak kita marah, itu marah sayang. Ini yang diketahui marah kerana kebencian. Atau yang satu kita menjaga maksud syariah atau satu yang fikir itu dikenal oleh syariah. Jadi kita tengok bahawa hadis Nabi SAW antara dia kalau Rasulullah SAW laisa sadid bil sur'ati dan sadid alladhi yamliku nafsahu min al-ghadab. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Imam An-Nasai. Maksudnya bukanlah dengan kekuatan itu boleh merebahkan beberapa orang musuh, tetapi sesungguhnya kekuatan itu ialah orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Jadi ikut pada hadis ini, kekuatan seseorang ini bukan yang boleh menjatuh mengalahkan beberapa orang, tetapi kekuatan itu sebenarnya adalah orang yang mampu mengawal diri ketika marah. Mengawal diri ketika marah. Dia marah atas keperluan. Satu, maksud syariah. Yang kedua, kerana sayang, kasih sayang. Kita marah ke anak kita tak solat. Anak dia boleh kecil, dia suruh kita suruh dia siap dia suruh solat. Suruh solat. Anak dia tak boleh solat. Suruh dia solat. Sampai 10 tahun, dia suruh otak. Itu watan bukan watan atas kebencian, atas kasih sayang. Dan dia tengok lagi satu, Nabi pernah didatang oleh sahabat, minta nasihat untuk Nabi. Nabi terus kata la ta'ta. Mungkin orang yang datang jumpa Nabi ini orang yang pandai-pandai. Nabi nasihatkan pasal karakter kita macam-macam. Nabi ini tahu dia ada wahyu, dia ada apa ni, ada mukjizat. Dia pun Sayyid Abdul Qadir Fatah bijaksana. Siapa yang datang dia tahu kerana sahabat tu. Jadi dia kata datang. Jangan marah. Dan sabda Nabi SAW lagi, ini lau abdu kalimatan lau qalaha zahaba ghadabuhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadis riwayat Bukhari, Imam Nasai dan Imam Ahmad. Maksudnya sesungguhnya saya akan mengajarkan satu kalimah sekiranya dia mengucapkannya akan hilang kemarahan, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung dengan Allah daripada syaitan yang ada di dalam. Ini kita dengar kalau kita nak marah banyak ucap, banyak berafaskan
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kita baca betul-betul sebab ayat-ayat Quran itu kan Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Ya, baca dengan tajwid betul, jaga bahasa. Ini kita kadang-kadang Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tak betul. Dia baca. Tadi saya baca macam mana? Ada 12 tempat patut baca 2 harakat, baca 2 harakat. Ya. Bukan ma'arif disukun yang kita jaga akan mengusahakannya, tapi mat-mat ini jaga baik. Jadi kalau kita baca tengah marah, kita ucap dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan hati kita minta harapkan Allah lindung daripada gangguan syaitan yang ada. Jadi kita berdoa, kita membaca ayat-ayat Quran, kita sebaik-baik kita faham anu. Bila kita faham anu, kita tahu yang dia punya bahawa hadir hati kita dalam. Jadi bila kita mengapak a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, ingat tu ya. Dan kita tengok lagi satu hadis Nabi SAW, inna ghadaba minasyaitan wa inna syaitan la khuliqa minan nar wa innama tutfa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahaduhum wal yatawadda. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Sesungguhnya marah daripada syaitan. Marah ni syaitan, dia masuk kepada kita. Dan sesungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api. Ya, daripada api. Sebab bila orang marah tu, muka dia masa itu dia dikuasai oleh syaitan. Ya. Kita dia jadi daripada tanah. Syaitan daripada api. Malaikat ada nur dia. Jadi dan sesungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api, dan padanya api padamnya api dengan air, maka apabila marah di kalangan kamu, hendaklah kamu mengambil wudu. Bila kita marah, jangan kita kadang-kadang bertanya kita selalu marah ni orang yang bawah kita. Kita kepada orang yang lebih tinggi kedudukan kita tak marah. Itu satu kelemahan kita. Kepada isteri, anak-anak, staf-staf kita, kadang-kadang pejabat marah. Ya, kita tak boleh begitu ya. Itu antara dia. Dan terusnya ayat Quran ila satabin wal kazimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Al-Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan kemarahan dan orang yang memaafkan kesalahan orang, dan ingatlah Allah mengasihi orang yang berbuat perkara yang baik. Jadi ayat ini menerangkan kepada dan orang yang menahan kemarahan dan orang yang memaafkan kesalahan. Ini adalah ciri-ciri orang baik. Ya. Dan ingatlah Allah mengasihi orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Itu jadi kita kena tidur apa yang tadi dinyatakan dalam Al-Quran ya, dalam ayat Al-Imran 1:3. Jadi dengan tajuk kita malam ini adalah implikasi marah menurut psikologi. Apa kesan marah? Ya. Hilang kawalan. Bila orang terlalu marah, ya. Seseorang yang pemarah atau sedang marah kemungkinan besar akan melakukan suatu kesalahan, bukan satu, banyak kesalahan. Ya. Kerana kemarahan itu telah menyebabkan dirinya hilang kawalan dan penilaian yang objektif. Ya. Jadi bila dia marah tu, ya,
Dia dah menyebabkan hilang kawalan, tetapi kawal diri dia kawal diri dan penilaian objektif dia tak boleh buat keputusan yang baik. Kerana masa itu dia diganggu oleh syaitan. Sebab merah itu. Jadi dalam keadaan itu kita jangan ikutkan, ikutkan apa yang disebut oleh Nabi tadi daripada ayat-ayat Quran. Kita ikut saja. Antaranya a'udzubillah minasyaitonir rajim, baca itu banyak-banyak dan atur. Dalam satu Nabi kata kalau kita tengah berdiri, duduk. Duduk. Ubahkan keadaan kita. Dan kalau ini kita keluar saja dari rumah ada di situ. Jangan kita turunkan. Kadang-kadang sampai berceraikan, tidur, marah yang diikutkan sama. Lepas itu dah menyesal. Saya kadang-kadang timbul juga panggilan malam-malam bergaduh suami isteri sampai melapak cerai. Lepas itu orang ketiga akan ikut saya. Dia tak tanya. Tadi masa marah saya dah cakap macam ni dekat isteri saya. Lepas talak. Tiga berada. Benar atau benar jadi lawak pun jadi bahawa nikah cerai, talak pun. Kalau talak tak boleh main-main. Jadi ditanya, bila bertanya dia telah melaporkan kata-kata ini. Saya beritahu jatuh talak. Lepas itu kali kedua orang yang ketiga juga tanya, seolah-olah nak mendorong saya supaya mengatakan tak jatuh talak. Saya kata jatuh talak. Jadi ini kadang-kadang orang bukan kata. Saya kata rujuk balik kepada pejabat agama. Pasal kita di pejabat agama kita ada orang pakar. Pakar yang konsisten motivasi kekeluargaan dan sebagainya. Sebab minta cerai ini memang dia ada kepakaran. Jadi dia rujuk. Biasa kalau tuan-tuan di bawah dibicara ke mahkamah syariah, hakim akan putuskan. Jadi jatuh talak. Jadi jangan marah jangan diikutkan. Marah memberi kesan negatif. Tetapi marah memberi kesan negatif. Kemarahan yang tidak dikawal akan memberi kesan negatif terhadap kualiti hidup pribadi dan sosial. Jadi pada kualiti kehidupan kita, kekeluargaan kita akan terjejas. Dan pribadi kita. Orang tengok kita ni suka marah-marah. Orang tua ni selalu marah-marah. Kita kalau marah-marah, kita marah tak laku dah. Sekali-sekali kita marah, tak ulang. Orang takut, ini marah-marah, sikit-sikit marah. Ini maknanya dia menjejaskan kepribadian seorang. Tidak mengikut ciri kematangan orang yang bijaksana. Dan sosial, kesakatan. Saya berkeluarga, masyarakat kita akan terjejak tadi. Jadi cubalah, cuba kita ini. Kadang-kadang kita dalam keadaan tenang, tidak diuji oleh Allah SWT. Kita rasa memang kita boleh kawal. Tapi kalau dalam situasi tertentu kadang-kadang kita tak boleh kawal. Ini perlu kita belajar. Kalau macam ini, pada waktu anak Muslim itu ilmu wajib. Apa dia? 3 sedia agama. Akidah tasawuf. Akidah ni dia mendidik minda manusia. Lepas itu tasawuf atau akhlak dia mendidik emosi manusia. Ini marah ni kerana emosi, terlalu emosi. Dan yang ketiga ialah dia mengawal kita punya spiritual ataupun naluri kita. Naluri kita ni 3 perkara ni tuan-tuan. Kalau seorang tu baik-baik apa dia? Minda, emosi dan dia punya naluri. Naluri ni itu dikawal oleh fiqh. Fiqh 4 bagian. Dia ada kuatu ruqyah, perasaan ruqyah dan bersyukur. Itu yang beribadat. Semua agama ada cara beribadat dan bersyukur kepada Tuhan masing-masing. Jadi kita disyariatkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, disampaikan oleh Nabi, syariat yang betul.
mereka macam-macam. Dia rasa matahari itu banyak kebaikan dia sebab matahari. Dia tengok Tuhan banyak tugas, buat itu buat ini, dia buat Tuhan banyak tangan, macam-macam. Tapi kita ikut syariat jadi ada Quran dan hadis melalui teknik nakli Al-Quran dan hadis. Jadi perasaan nak syukur lepas itu waktu farhiyah yang kita punya jantina. Jadi kita kena Allah syariat Islam berdasarkan kita berkahwin. Itu ada gunakan sistem perbuatan Islam. Macam mana kita berkeluarga? Dia tak ada macam agama lain. Kalau nak jadi parti, jadi apa, syaratnya tak dikahwin, tak dihapus. Dan Islam tidak. Malah kalau kemampuan ada, keperluan ada, boleh bukan satu, dua dan tiga dan empat. Tapi kita mesti berlaku adil. Mesti berlaku adil ikut apa yang ditentukan oleh syarat. Itu mana? Kuatan fariyah, kekuatan dalaman dari segi jantina. Lepas itu kuatan batin, keperluan badan. Itu khidmat malam. Malam mana ada yang sejak kekal, kebaikan, kita nak ada rumah, ada beg, ada kenderaan, ada pakaian, makan minum dan sebagainya. Itu sebagai kuatan batin, keperluan badan. Dan yang akhir sekali kuatan radbiah, marah. Ini marah ni sebab marah ni ada satu bab dalam fiqh sebagai jinayah. Kesan marah boleh menyebabkan jatuh dan hudud dia kisah ta'zir. Boleh dihukum dengan hukum yang ditentukan oleh syarak. Ini sebab kesan marah. Kalau kita tengok dalam falsafah pendidikan negara, kita tengok asal falsafah pendidikan negara kita. Dia letakkan pertama sekali manusia dapat didik intelek. Kita kata Islam indah dia bagi intelek, akal. Lepas itu emosi sama. Lepas itu dia panggil kepulaan-kepulaan rohani dan jasmani. Itu yang saya kata tadi. Kuatan fariyah, batriyah, sama. Tapi pada mereka merangka falsafah pendidikan negara sama macam tuntutan syarak. Tetapi oleh kerana kita lebih pada akhir-akhir ini kita lebih pada nak dapat ranking lebih. Jadi kita kata ilmu kita berdasar berbarat dan kita tak seimbang sebab kita belajar ilmu akli saja. Itu yang melahirkan orang teori falsafah. Kita berselalu bergaduh saja. Dan kita patut dibimbing oleh satu ilmu lagi, ilmu nakli. Al-Quran dan hadis. Itu yang wajib kita tolong lagi fadilatul adabul muslim. 3 subjek yang tadi. Akidah, fiqh dan tasawuf. Itu kawan kita seimbangkan bahawa kita boleh terbatas dunia dan akhirat. Kalau kita belum ada pengetahuan agama lagi tak cukup. Tuan-tuan kena cukupkan. Sebab ini perkara akhirat. Kita akan disoalkan akhirat. Sebab ini macam tasawuf yang saya jumpa. Emosi berdasar Quran dan hadis. Jadi besok kita dah bangun tidur sampai kita tidur, berapa banyak tutupan kita, perbuatan kita. Semua ada hukum. Sama ada wajib atau sunat, atau haram, makruh, subah, sia-sia. Ada hukum. Satu, kita tahu batas badan mana yang boleh, mana tak boleh. Yang keduanya, kita telah melakukan satu kesalahan. Kita bertobat. Sama ada masa lampau ataupun dalam masa terkini. Kita bertobat. Kalau kita tak tahu, kita tak tahu agama, ilmu nakli ini kita tak belajar. Jadi kita tak tahu. Kita tak tobat terus kita dalam keadaan berdosa. Terus dalam keadaan berdosa. Sedangkan Allah Maha Pengampun, Dia Maha Penerima taubat ampun. Jadi itu sebab wajib ini. Saya dah tulis ni tuan. Kalau tuan-tuan nak baca kitab-kitab yang ditulis
Jawi atau bahasa lama pondok-pondok tak boleh tuan, susah nak faham. Jadi saya tulis dalam bahasa sekarang dan dikutip oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada 6 siri, 6 siri. Jadi patut kita ada untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi satu perlembagaan kita nak selamat dunia akhirat. Kita kena berpandukan syariat Islam. Seterusnya, membangkitkan emosi negatif. Ini kisah yang bermaaf ini. Membangkitkan emosi negatif. Emosi yang negatif, yang tak elok. Marah adalah faktor utama yang membangkitkan emosi negatif dalam diri individu dan sekaligus menyekat emosi positif. Jadi dia lebih pada negatif, positif dia tak ada. Lebih pada kemarahan. Emosi negatif akan mengambil peranan dominan dalam kelakuan dan pemikiran. Situ pemikiran kelakuan dikawal oleh emosi dan negatif. Itu yang macam-macam. Di tengah bawah tu kadang-kadang kita cuba ingatkan, kita sabar. Awak cakap sabar boleh dah. Awak tak kena macam saya kononnya. Kawan dah penasihat kita. Alhamdulillah. Patut kita dengar. Tapi oleh kerana emosi negatif keterlaluan, dia tak dikawal lagi. Dia tak buat macam tadi. Dia tak buat apa ni. Aku baca Al-Quran di Sabah ni. Atau yang duduk, tengah lagi duduk gerak. Kalau dalam rumah ketika marah sangat kan, kita keluar, ambil angin sikit di luar. Suasana tu sikit. InsyaAllah dia boleh kurang emosi negatif marah tu. Apabila emosi negatif telah menguasai diri, orang itu menjadi pemarah dan siasa dalam keadaan cemas, sensitif, benci, muak, prasangka, takut, curiga dan sebagainya. Semua ciri-ciri yang tak baik. Ini iblis syaitan. Jadi banyak diganggu oleh iblis syaitan. Kita ingat kita punya tujuan. Yang Allah jadikan malaikat berapa malaikat jumlahnya 90%. Jin ada yang kafir, ada Islam. Berapa? 9%. Manusia berapa? 1%. Ada Islam, ada kafir. Jadi jin banyak. Tapi kekuatan walaupun jin banyak, kekuatan ada pada kita. Inna Allah ma'as-sabirin, antara Allah berserta orang yang sabar. Orang akan berserta dengan kita. Jadi kita jaga emosi negatif ini, dia boleh mendatangkan itu yang itu hidayah. Boleh juga membunuh, meluka, mencedera. Itu yang ada dalam hidayah. Macam-macam dia boleh jadi. Sebab daripada emosi negatif tadi. Emosi negatif. Jadi tengok berapa banyak ini di antara dalam keadaan dia cemas, sensitif, benci dengan orang. Kita patutnya tidak macam tu muak, prasangka, takut, curiga dan sebagainya, macam-macam. Jadi antara emosi negatif kita kena hilangkan dia. Seterusnya tidak rasional. Dia pasti sudah tidak rasional. Seseorang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan, kesejahteraan rasional dan emosionalnya akan berjalan. Jadi macam itu dia punya bila dalam keadaan kemarahan, kesejahteraan rasional emosionalnya akan tak seimbang maksudnya, berpengaruh. Ini yang timbulnya macam-macam. Tangan kaki semua naik sampai libatkan jantung. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, kalau jumpa doktor pulih yang ayu, doktor biasa, cuba tengok orang yang nak membunuh ataupun orang yang melakukan pencegahan orang. Kalau ditanya dia pada awal dia tak, bukan dia yang buat begitu, tapi oleh keadaan dia tak dapat kawal. Itu yang sampai membunuh. Lepas itu berasa besar. Jadi dia sadar dia tak bunuh.
Jadi sebab marah tadi bersifat negatif. Ini dia antara lain bersifat negatif dia. Kesan marah yang terpanjang ialah menurunkan kecerdasan, ya, mewujudkan sikap destruktif, penghancur dan perosak, jadi penipu, dipandang hina, melahirkan sifat hasad yang tinggi, mempercepatkan proses penuaan, stres, sakit darah tinggi, jantung dan sebagainya. Jadi tidak marah. Itu kata muka tu jadi merah kuasa ini. Ini dia jadi darah tinggi. Orang boleh darah tinggi dia boleh jadi stroke macam ni. Jadi macam-macam dia kata dia punya stres, sakit darah tinggi yang akan ini, sakit jantung yang akan melempam lebih, ya, lebih dari sepatutnya. Ini antara kesan-kesan. Bertindak agresif, kesan marah jangka pendek ialah mewujudkan rasa resah, gelisah, mengeluarkan kata-kata kotor, kasar, lucah, serta bertindak secara terburu-buru dan tidak rasional. Tidak terburu-buru. Kadang-kadang kita sampai sanggup berceraikan isteri, kadang-kadang 3, ya, bukan 1, 2, 3. Lepas itu bila jalan, itu timbul cerita, sudah betul, dia nak rujuk balik. Terpaksa isteri itu talak 3, dia mesti isteri itu berkahwin dengan lelaki lain dan disetubuni, baru boleh lepas dicerai, baru boleh dia nikah balik. Itu bahaya. Sebab itu itulah sebagai cerita, ya. Jadi keluarlah kata-kata yang kasar, kotor, lucah, dan bertindak secara buru-buru dan tidak rasional. Buru-buru apapun yang dibuat keputusan, apa itu baru disahkan. Kesan marah pada sistem badan adalah gangguan sel saraf. Ini kesan ini, gangguan sel saraf. Menyebabkan gangguan sel saraf otak dan aliran darah sehingga kedua-duanya, otak kiri dan kanan, tidak mampu berfungsi dengan baik. Dia tak mampu berfungsi dengan baik, itu menjadi stroke. Stroke, apa kita dah tua, kita dah tua, dah penyakit dah ada dah. Jadi dia tambah marah lagi, jadi menyuburkan lagi, ya, dia punya apa ni, kesan-kesan buruk. Lepas itu meningkatkan tekanan darah, ya, meningkat tekanan darah. Tekanan darah seperti arteri, ya, menjadi lebih tinggi berbanding kebiasaan. Ya. Dia mempengaruhi fungsi jantung dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Menyebabkan darah tinggi jantung. Kalau dia diuji masa itu tinggi, ya, tinggi dia, ya. Kita ni kalau kita berjalan itu bila kita bergerak lebih, ya. Bukan marah kita lebih. Kalau nanti kalau diuji tidak apa tinggi, ya, kecuali dalam keadaan tenang, ya. Jadi begitu juga orang yang marah ni dalam keadaan dia sebabkan darah tinggi, darah tinggi, ya, dan boleh stroke, ya, dan jantung juga, ya. Sebab jantung akan mengembang lebih, ya. Ini kesan-kesan daripada dari segi perubatan ini. Ini kesan negatif, ya. Marah menyebabkan kadar tekanan darah, enzim, kadar metabolisme dan sistem-sistem badan yang lain akan bercelarut, ya, tidak stabil dan memberikan kesan negatif kepada sistem badan secara umum. Marah memberi kesan badan apa ni, kesan yang negatif pada seluruh tubuh. Dan ketika kita marah, kalau kita tak kawal, ya, kita kemuliaan kita, ya, terhina. Kita tak hina, tak dimulia. Kalau orang mulia kita, tapi kalau kita marah tak boleh kawal, orang akan, ya, tak respect kita, tak mulia. Ini dah besarnya. Dan marah merupakan satu fitrah yang ada dalam diri setiap manusia.
Ada. Ya, ada. Marah yang dibenarkan adalah marah yang di atas apa ni? Panduan Al-Quran dan hadis. Apa marah yang dipandu oleh Al-Quran dan hadis? Apa dia? Seperti menjaga maqasid syariah. Maqasid syariah apa dia? Kita menjaga agama. Kita bila orang caci maki agama kita kena sensitif dia. Menjaga kita punya apa ni? Nyawa manusia. Harta, ya, harta itu zuriat itu akal. Ini maqasid syariah yang disediakan. Bila berdasarkan apa ini, seperti ada yang digunakan syarat berdasarkan Al-Quran yang menjaga maqasid syariah. Dan marah yang dilarang adalah marah yang dituruti daripada sifat mazmumah atau hawa nafsu, sifat mazmumah, marahan yang tak tentu. Mazmumah ni sifat keji, ya, sifat keji. Itu kata marah ada dua, marah kebencian, marah kasih sayang. Kasih sayang itu mana kita sayang anak kita marah dia suruh dia solat sampai 10 tahun boleh lontat itu bukannya atas kebencian, atas sayang, ya. Kekuatan seorang bukanlah dinilai pada fizikal badan. Ibu tasawuf, kekuatan manusia bukan di segi fizikal badan, kekuatan badan, tubuh badan besar, sasa dan sebagainya. Tetapi dinilai dari kemampuan dia itu menahan marah dan sifat pemaaf, menahan daripada marah. Dia ada sifat pemaaf. Tengok Allah sendiri maha mengampun. Ya. Kalau tengok orang kafir, ya, dia menduakan Allah macam-macam dia buat, ya. Tapi Allah tetap bagi rezeki. Macam juga kita kena ambil pengajaran Allah SWT, ya. Dia marah, tapi ada tentu ini, ya. Orang marah akan menyebabkan tekanan darah tinggi dan organ-organ dalam tubuhnya seperti jantung, buah pinggang dan yang lain-lain akan terpaksa berfungsi secara lebih aktif, dan jika berterusan boleh mengundang penyakit darah tinggi, kencing manis, sakit jantung dan sebagainya. Ini itu kalau kita dah umur ni, ya, kita kena jaga kemarahan. Kalau kita betul-betul ikut syarat tuan, kita sihat walafiat. Kalau kita ikut kepada 3 segi alam, makan, minum, kita jaga. Saya bukan saya, guru-guru saya, orang-orang saya bercampur dengan mereka. Mereka tak ada dengar darah tinggi, kencing manis, jantung, tak ada. Sehat walafiat. Malah ada 2 orang tuan guru saya, dia belajar kalau antara maghrib dan isyak, dia belajar. Dia duduk antara 2 sudut, daripada mula belajar sampai habis. Kita kadang-kadang kaki sesat, pusing sana, pusing sini, betul tak? Tengok, mereka sehat, ya. Sebab makan dia. Dia makan itu syarat. Jadi dalam ini ada sebut syarat ta'am, banyak makan. Jadi makan macam mana yang perlu. Jadi makan sekadar yang kita kadang-kadang kalau kita keluar makan, seolah-olah sekali makan itu 24 jam. Kita tengok kalau pergi buffet di hotel-hotel, bawa 2 pinggan. Itu orang angkat ambil lagi. Itu seolah-olah nak makan untuk sekali makan untuk 24 jam, seolah-olah. Sedangkan makan dia ada oleh Islam. Sekali makan untuk 2,5 jam atau 24 jam. Maknanya 2 jam setengah. 2 jam setengah makan. Tengok. 7 setengah kita makan, 10 setengah kita makan, 11 kita makan, petang kita tidur. Ini jam-jam setengah. Ambil banyak itu. Ambil banyak itu, insyaAllah kita sihat. Dan sekali-sekali, betul lah anak datang, anak beli sekali-sekali makanlah. Jangan sampai tak makan satu. Sekali-sekali tak apa, insyaAllah, ya. Tapi jangan jadi amalan makan ini, ya. Kadang-kadang anak-anak jadi kita, mereka berayakan macam-macam dulu. Masing-masing
bawa untuk kita. Jadi sekali-sekala makanlah. Ya. Sekali-sekala bukan jadi tabiat kita banyak makan. Jadi insya-Allah kita sihat. Bila sihat kita beribadah semua. Ya, kita semua beribadah. Tak apa sekali jemaah kita pergi minta maaf tak tinggalan insya-Allah. Sakit-sakit dia memang ada lah. Dia kalau kita tak kena darah tinggi, cuci mani, jantung, kolesterol dan sebagainya, adalah bagi yang lain-lain. Bagi ini sains atau orang yang seduh, adalah sikit-sikit saja sikit ada. Tak apa itu mana Allah nak kafar manusia kita. Allah nak kafar manusia. Dia kata ditimpakan sesuatu pada orang iman ini. Jadi Allah nak kafar manusia. Kita biarlah tersepak hati. Itu Allah nak kafar manusia. Allah bagi kesusahan, sikit kesusahan. Itu Allah nak kafar manusia. Jangan kita maafkan dengan diri ini. Dia rasa itu mana Allah nak uji kita bersama. Inna Allah ma'asawin. Jadi apa juga kesusahan yang timbul kepada orang iman ini, tapi Allah nak ampun dosa. Itu ujian itu. Jadi inilah antara implikasi bermarah. Jadi kita cakap boleh, cakap senang, tapi praktis susah. Tapi kita amalkan latih. Kalau kita latih diri kita, insya-Allah kita latih diri kita insya-Allah. Saya biasa bulan fizikan 2 alam. Satu sistem produk pada awal, lepas itu kita pergi ke universiti. Orang produk ni tuan, dia dididik, bukan diajar. Sebab di sana kita belajar situ, kita tidur situ, makan situ, semua di situ. Jadi kita punya ustaz-ustaz pun jaga kita, didik kita. Apa salah silap kita tentukan. Tapi kalau kita belajar di universiti, mereka sekolah dan sebagainya, kita ada ilmu balik. Jadi kita tak tahu, kadang-kadang kita nak praktiskan ilmu itu tak tahu. Tapi kalau kita belajar produk, kan itu dididik kita. Ada orang produk lain sikit saja. Jadi terutama sekali bab solat. Solat itu dan orang produk dia cukup jaga, teliti. Kalau kita tengok dalam buku saya, smart solat mengikut amalan Rasulullah. Sebab apa? Kita mengikut Nabi. Sebab solat bukan satu yang mudah lah, satu yang mudah. Lain-lain syariat semua melalui Jibril alaihissalam. Tapi solat tidak. Nabi ikut Nabi. Allah ikut Nabi tidur sendiri kata solat. Malam Isra Mi'raj. Ikut tinggi. Lain semua melalui Jibril alaihissalam. Betapa pentingnya solat. Dan pentingnya ilmu dalam solat itu. Apa? Pada malam Isra Mi'raj, Nabi dibelah dada. Ya. Dimasukkan iman Nabi. 2 kali Nabi belah dada semasa kecil dimusuh dengan Al-Majus Sa'ir, dan pada malam Isra Mi'raj. Kenapa pada malam itu juga dibelah dada dimasukkan iman Nabi Muhammad yang bertawaf. Sebab pengajaran supaya kita, Allah nak beritahu kepada kita supaya nak solat mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Allah boleh tak masuk teruskan iman dan ilmu dada Nabi, boleh tak? Maha boleh. Tetapi nak bagi pengajaran bahawa mesti solat belajar betul-betul. Dan sebab kami kata selalu rakyat ini usali solatkan kamu seperti saya solat. Apabila ada dan atau maka dalam bahasa jangan kamu tambah, jangan kamu kurang. Jadi saya ambil lebih kurang 5 tahun saya buat kaji ni solat. Saya jumpa semua hadis. Sebab kitab-kitab kita tak banyak mengungkapkan hadis-hadis ni. Tapi saya cuba ambil masa lebih kurang 5 tahun. Saya jumpa. Itu yang saya jadi smart solat. Solat mengikut amaran Rasulullah tepat. Itu dia. Dijaga. Dan seterusnya, akibat darah yang tidak terkawal boleh menyebabkan perseteruan, permusuhan, suasana tidak aman dalam masyarakat, dalam keluarga dan sebagainya. Menyebabkan berlaku dia musuh satu rahim,
Sedangkan putus satu rahim adalah satu yang dosa besar. Layak dijannatan kotek, tidak akan masuk surga orang yang putus satu rahim sebab itu marah. Ya. Jadi kalau kita dah ada sebab marah, dikurangkan sebab marah, dihilangkan, dan apa salah silap kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi alhamdulillah kita dah habis cara marah atau marah. Jadi akan bulan depan kita akan hasad, sifat hasad yang berluar kuasa dalam masyarakat ini. Kita akan bincang. Jadi sekali itu dia itu beberapa sepatah dan saya minta maaf, kita minta kafar, mana? Asyhadu astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Walas. Jangan illa nasina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik وأدخلنا الجنة تبارك ونعم تبارك الله علماء بالنبي والسلام والسنة النتائج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله وبلا توفيق الهداية.